KPM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lama tak jumpa ya. Selamat kembali ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Dan menarik hari ini kita nak belajar tentang Hifzul Quran tingkatan 4 bersama dengan ustaz kita yang wajahnya segak, suaranya lunak. Nak tahu siapa? Jom kita jemput ustaz kita bersama dengan kita hari ini. Jemput masuk Ustaz Khalid. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Hakim, apa khabar Hakim? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, tadi saya punya bacaan okey ke macam mana Ustaz? Oh, Alhamdulillah Hakim. Masya Allah, tabarakallah. Boleh jadi imam ke Ustaz? Boleh jadi imam. Saya makmum belakang sekali. Allah depannya kalau Ustaz jadi makmum kita. Baik Ustaz, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Dan Ustaz, apakah yang akan kita fokuskan untuk segmen yang pertama ni Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah bersama kita pada hari ini untuk subjek Hifzul Quran untuk menengah atas tingkatan 4. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari berkaitan dengan surah An-Naml, yang mana surah An-Naml juga dipenuhi dengan kisah Nabi Sulaiman AS. Jadi sebelum saya meneruskan kepada surah An-Naml ni, izinkan saya terlebih dahulu menerangkan sedikit berkaitan dengan sukatan untuk Hifzul Quran tingkatan 3 dan tingkatan 4 dan tingkatan 5 untuk peringkat menengah atas ni. Okey, tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini merangkumi juzuk 19 dan hingga juzuk 29, yang mana dalam subjek ini murid perlu menguasai dua objek yang utama, iaitu yang pertama sekali mi'yar hafazan. Murid perlu membaca ayat Al-Quran dengan baik, mengikut bacaan tadwir, yang mana dengan memelihara hukum tajwid, yang mana memberi fokus pada dengung, harakat mad, makhraj huruf dan juga sifat-sifat huruf. Dan mi'yar yang kedua, objektif yang kedua ialah murid perlu memahami intisari ayat-ayat hafazan, iaitu ayat hafazan yang mereka telah hafaz tadi, dengan mengenal pasti kalimah-kalimah pilihan, kalimah-kalimah mufradat yang baru mereka jumpa dalam hafazan, dan seterusnya mengeluarkan intisari ayat. Intisari ayat ialah kefahaman ayat, fikul ayat daripada ayat-ayat yang mereka hafal, yang mana terdiri daripada hukum hakam atau syarat ibadah, kisah-kisah para nabi atau umat terdahulu, dan seterusnya penciptaan langit dan bumi, sifat syurga dan neraka, dan yang terakhir sekali sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ayat-ayat yang mereka hafal. Okay. Baik Ustaz, jadi itu antara perkara yang perlu diberi fokus oleh murid-murid kita. Tadi Ustaz, bacaan saya kan, surah An-Naml bermula ayat 17 sampailah ayat 19. Itu berkisah tentang apa Ustaz?
Okey, kalau diikut di sana, surah An-Naml ni merupakan diberi nama berdasarkan pada kisah semut. Pada ayat yang dibaca oleh Hakim sebentar tadi dengan bacaan subhanallah, semoga Allah berikan saya kelebihan Ustaz. seperti mana yang Allah bagi pada Hakim. Segan lah kita Ustaz. Yang mana daripada bacaan daripada situ, mana satu kisah di mana ketika satu peristiwa Nabi Sulaiman AS sedang balik bersama tentera-tenteranya, sedang melalui satu wadi. Satu wadi ni maknanya satu lembah. Yang mana di lembah tu terdapat sekumpulan semut. Okey. Jadi bila melihat tentera-tentera Nabi Sulaiman ni, maka berkatalah ratu pada semut ni, Namlah tadi. Namlatun, bukan Namlun okey. Dia bukan Namlatun. Daripada ayat baca, kalau perasan Namlatun. Betul. Ini ayat ni menyatakan satu ilmu sains yang ni menyatakan bahawa semut ni diperintah oleh seorang ratu. Sehingga ada ulama mengatakan surah An-Naml ni merupakan kisah yang berisikan dua ratu. Satu ratu semut ni, dan satu lagi seorang lagi ratu yang mana saya akan terangkan kemudian. Dia kita surprise sikit. Okey. Yang mana di kisah tu, yang mana kita tahu antara mukjizat Nabi Sulaiman AS boleh memahami bahasa binatang. Betul. Jadi ketika mana dengar tu, Nabi Sulaiman terdengar Namlah ni, ratu ni mengatakan pada tentera-tentera para rakyatnya, wahai semut-semut, sekalian semut, berlindunglah kamu, kerana risau kamu akan dibinasakan atau terpijak oleh tentera-tentera ni. Apabila mendengar ayat ni, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman. Subhanallah. Dia kata. Dan satu kelebihan Nabi Sulaiman ni, mana Allah juga seorang Nabi yang walaupun dia seorang hebat, tapi dia tetap humble. Tawaduk Ustaz Tawaduk. Tak bangga diri. Tak bangga diri. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, Alhamdulillah, bersyukur, Nabi Sulaiman bersyukur pada Allah SWT. Dan insyaAllah kalau saya cerita habis nanti kan, habis mudah. Jadi insyaAllah kita akan sambung sebentar lagi. Jadi itu antara kelebihan Nabi Sulaiman, dia boleh faham bahasa binatang Ustaz Baik. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh. Baik, kembali selepas ni pastinya dalam slot menengah atas. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, dan juga Ustaz Muhammad Khalil Syahul Hamid, guru tahfiz model ulul albab dari SBP Integrasi Rawang Selangor. Jadi kepada anda yang sedang menonton ni, ajak kawan-kawan kita yang lain, weh jom tengok Ustaz Khalid ni, handsome pula hari ni. Selalu handsome dah, hari ni lagi handsome sebab apa? Pakai necktie dengan dia punya blazernya. Jadi jom sama-sama kita belajar Quran dengan Ustaz Khalid kita. Okey Ustaz, untuk segmen ini pula, apakah yang akan kita tekankan? Okey, baiklah. Untuk segmen yang kedua ni, insya-Allah kita akan memberi pertengahkan pada mi'yar pertama. Objektif yang pertama dalam pembelajaran kita, iaitu berkaitan dengan hafazan Al-Quran. Baik, yang Ustaz. Mana kita menekan memperdengarkan bacaan secara hafazan dengan baik. Jadi Ustaz, kaedah dia macam mana? Okey, kaedah je. Okey, dalam ketika kita mempelajari perbezaan antara tahfiz modul albab dan juga tahfiz yang lain, okey, untuk pelajar mengikuti PDPC, sesi pembelajaran dan pembelajaran untuk hifzul Quran ni, mereka perlu melalui beberapa peringkat pembelajaran. Okey, yang pertama sekali, murid perlu membaca secara talaqi musyafahah dengan guru. Berhadapan dengan guru. Sebelum mereka menghafal. Apakah fungsi talaqi musyafahah ni? Yang mana mereka akan mempelajari, yang pertama sekali kita memberi fokus pada gunnah dan juga bacaan-bacaan khusus. Betul. Contoh macam bacaan haf, kita ada bacaan majriha atau bacaan saktah atau bacaan raum yang berbeza dengan bacaan biasa untuk bacaan haf nasim. Dan seterusnya, kepentingan untuk talaqi musyafahah ni, murid mengetahui di mana waqaf dan ibtidak yang betul. Betul Ustaz, itu lebih penting. Lebih penting. Sebab kadang-kadang ada orang main berhenti je Ustaz kan? Kadang berhenti, salah berhenti, maksud dia berubah. Betul. Dan juga bila ayat panjang ni, bila dalam seorang hafiz Quran,
mereka perlu nak terpaksa potong ayat tu supaya senang untuk mereka menghafal. Ya. Jadi untuk memastikan potongan mereka betul, jadi perlu kepada mereka untuk talaqi musyafahah. Faham? Seterusnya dalam PDPC, Hifzul Quran ni, selepas mereka menjalani talaqi musyafahah ni, mereka akan mula menghafal. Kalau di sekolah kami, di SBP Integrasi Rawang dan beberapa sekolah temuan yang lain, selepas mereka bertalaqi musyafahah, mereka akan menghafal iaitu pada jam 7 hingga 9 malam setiap hari mereka akan menghafal untuk hafazan yang akan diperdengarkan pada hari seterusnya. Dan kemudian pada hari keesokannya mereka akan bertemu dengan guru tasmid mereka dan mereka akan membaca secara tahdir. Tahdir. Tadi bagaimana Ustaz? Okey, tahdir pula berbeza dengan tasmid tadi. Tasmid tadi mereka belum lagi menghafal. Tapi tahdir ni mereka dah hafal. Mereka dah hafal muka surat tersebut, tetapi mereka datang menyimak semula bacaan mereka di hadapan guru dengan melihat mushaf. Dan ada di sebahagian institusi yang mana mereka di tahfiz Modul Albani, kita perlu menulis tahrir apa yang mereka hafal tu, mereka perlu tulis kembali tahriri mereka. Bukan setakat hafal saja. Bukan setakat hafal saja. Mereka perlu menulis seperti mana yang mereka lihat di dalam mushaf mengikut resam Osmani. Selepas mereka menulis ni, mereka akan bawa mushaf yang tulisan mereka tu, tahriri mereka di hadapan guru, lalu mereka akan baca. Pada ketika ini terdapat dua perkara elemen penting yang ditekankan oleh seorang guru. Yang pertama sekali, guru akan menyimak adakah penulisan murid tersebut betul-betul seperti tulisan mushaf Osmani. Kena sebiji lah Ustaz. Kena sebiji. Contoh kalau satu baris tu ada dalam 6-7 kalimah, kena 6-7 kalimah. Sebagai contoh, izinkan saya. Okey, silakan Ustaz. Okey. Supaya kita lebih nampak kan. Sebagai contoh, dalam muka surat ni. Kalau kita tengok di sini. Wama sehingga ahlia. Murid perlu menulis bermula daripada wama sehingga ahla, dan baris ni juga sama. Tulisan juga sama. Okey Ustaz, boleh mungkin Ustaz lebih fokuskan kepada kamera kita supaya lebih nampak. Ustaz tunjuk je. Okey. Baik. Ustaz, sekali lagi Ustaz, di mana? Bermula dari mana dan habis di mana Ustaz? Bermula daripada awal muka surat sehingga baris yang sama, mengikut barisnya, dan ayat terakhir juga sama. Walaupun di tepi tu ada ruang, walaupun di tepi mushaf mereka ada ruang, akan tapi ruang tu dibiarkan kosong. Okey, bahasa mudah Ustaz, memang kena tiru sebiji dalam Quran. Sebiji sebenarnya Quran. Bila orang lain baca, ni Quran ni kan. Memang sebiji dengan Quran. Dan di bawah mushaf ada ruang dan mereka akan tulis muka surat. Okey. Sehingga bila mereka dah tingkatan 4 ni, saya kata, cuba buka muka surat 272. Mereka buka masa mereka muka 272 sama seperti mana dalam masa mereka. Tu. Baik Ustaz. Itu adalah fungsi dalam tahdir. Okey Ustaz. Okey Ustaz, seterusnya. Okey. Selepas tahdir, selepas berakhirnya tahdir, mereka akan meneruskan dengan peringkat yang ketiga, iaitu tasmid. Mereka akan memperdengarkan bacaan secara hafazan dengan menggunakan maratib bacaan tadwir. Dan selepas mereka mempelajari tadwir, mereka akan meneruskan dengan murajaah. Okey, sekadar pengenalan untuk surah An-Naml dulu. Surah An-Naml merupakan surah ke-27 daripada Al-Quran, dan surah ini merupakan surah Madaniyah mengandungi 93 ayat. Nama surah ini diambil bersempena daripada kisah semut, yang mana daripada pembacaan Dai Hakim sebentar tadi, host kita tadi, yang mana ayat 18 dengan ayat 19 menceritakan tentang kisah semut di dalam surah ini. Okey, sekarang ni kita akan masuk dalam objektif yang seterusnya, peringkat itu iaitu talaqi musyafahah. Jadi insya-Allah pada kali ini saya ingin meminta anak-anak sekalian, anak-anak murid sekalian beserta dengan dai boleh bantu saya. Okey, kita akan sama-sama bertalaqi beberapa ayat daripada surah An-Naml. Jadi kalau mungkin di rumah tu tak nampak di skrin, boleh ambil Quran kan Ustaz? Boleh ambil Quran supaya lebih jelas. Okey. Silakan Ustaz. Quran muka surat berapa tu, Hakim? Okey, muka surat
377 Ustaz. Okey, muka surat 377. Jadi Ya. boleh buka Mashaf anda muka surat 377. Okey, kita boleh? Boleh Ustaz, silakan. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Okey, itu adalah contoh bacaan talaqi musyafah. Ya. Okey, sekarang ni kita akan tengok contoh bacaan tasmid. Oh, tadi talaqi musyafah. Talaqi musyafah. Baik Ustaz, silakan. Okey, bacaan tahdi. Bacaan tasmid Okey, boleh saya cuba memandangkan anak murid saya seorang ya? Okey. Boleh saya cuba? Boleh Ustaz. Okey. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. Ulang dan teruskan. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Boleh Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, bagus bacaan tersebut. Okey, itu adalah PBD yang kedua. Okey. Sekarang ni, okey. Seterusnya, penilaian juga untuk hifzul Quran ni dijalankan secara bertulis. Ya. Okey, kalau dalam PSA kita ada kertas 2 iaitu ujian bertulis. Merangkumi 10 markah. 10 markah. Okey. Jadi, mari kita uji. Boleh Ustaz? Boleh? Boleh Ustaz. Mangsa Harapnya lepas lah Ustaz. Okey, insyaAllah. Okey, kita tengok. Sama-sama kita tengok anak-anak kita. Okey, doakan ya. Murid-murid di rumah yang menonton ni, doakan saya wakil anda semua. Silakan Ustaz. Okey, imla al-firaghat Ya. biijabati al-munasibah. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, ini adalah berbentuk ujian bertulis. Tapi untuk memudahkan menjawab,
Jadi kita isi tempat kosong, saya design pun boleh. Baik. Cuma Ustaz, kalau boleh saya tanya, kalau kita jawab tu perlu disertai dengan baris ataupun bagaimana Ustaz? Perlu disertai dengan baris. Perlu sertai baris. Okey, baik. Seelok. Tapi bila jawapan tu seandainya tanpa baris, difahami oleh guru yang bertaksir, diterima. Sudah membadai. Sudah membadai. Baik Ustaz, terima kasih. Tapi kalau terlampau banyak salah, tinggal baris, tinggal titik, tinggal ni, kita ini Rumi ke Jawi kan? Itu tak boleh lah. Okey, faham. Soalan pertama. Innal ladzina la yu'minuna kosong. Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Di jawapan Bil akhirati. bil akhirati. Okey. Betul ke Ustaz? Betul. Okey, alhamdulillah. Lega kita. Saya saja tak bagi keluar sini. Siapa kalau tak nanti diorang dapat jawapan ni. kata Dia kan? bagi jawab sendiri. Betul. Okey. Soalan kedua. Wa innaka latulaqqal min ladun hakimin alim. Okey. Kena baca balik Ustaz supaya lebih nampak. Wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Lepas ni Jawapannya Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Okey. Ahsan. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Okey, soalan ketiga. Yang ni rasanya baru baca tadi. Ustaz. Okey. Falamma ja'aha nudiya an burika man finnar. An burika man finnari wa man hawlaha. Kosong. Rabbil alamin. Baik. Falamma ja'aha nudiya an burika man finnari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Subhanallahi. Pasti. Pasti Ustaz. Tengok mana? Kunci jawapannya. Tengok mana? Tak Ustaz. Okey. Tengok mana? Subhanallah. Betul. Betul Subhanallah. Ustaz. Betul. Yakin? Okey. Betul ke Ustaz? Anak-anak rumah, betul jawapan tu? Wa subhanallahi. Okey. Saya buat kemudian. Okey. Okey. Okey, yang keempat. Falamma ja'atuhum ayatuna فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. هذا سحر مبين. Bukan Sirun Azim. سحر مبين. Yakin Ustaz? Mubin? Azim bukan? Bukan, Mubin. Betul. Betul Ustaz? Saya yakin dengan Mubin. Hada sihrun mubin. Okey, betul. Betul Alhamdulillah. Ustaz saja. Okey, saja kita kena tengok. Yakin tak yakin? Baik Ustaz. So, ikut ni kena yakin. Betul. Okey, Alhamdulillah. Saya setakat itu saja untuk segmen ini. Dan Alhamdulillah, dah yakin juga berjaya menjawab semua soalan. Okey, semoga anak-anak juga dapat menjawab dengan baik insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Jadi ada ke jawapan Ustaz? Kalau boleh kita tengok balik, jawapan ke? Tak keluar. Baik, tak apa Ustaz. Okay. Jadi Ustaz, satu soalan ni berapa markah Ustaz? Satu soalan, satu markah. Satu markah. Okay. Jadi saya dapat 4 markah lah. 4 markah. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, jadi itu antara kaedah untuk kita menjawab soalan yang diberikan. Jadi mudah-mudahan kita semua boleh jawab tentang soalan yang akan diajukan kepada kita. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Boleh ke Ustaz? Boleh, insyaAllah. Baik, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Khalid Syahul Hamid, Guru Tahfiz Model Ulul Albab dari SBP Integrasi Rawang Selangor. Baik Ustaz, untuk segmen ini, apakah yang akan kita fokuskan Ustaz? Okey, terima kasih Hakim. InsyaAllah pada segmen yang terakhir,
segmen seterusnya, pada hari ini kita akan memberi fokus pada mi'yar yang seterusnya, iaitu mi'yar memahami intisari ayat-ayat hafazan. Yang mana seperti mana saya telah terangkan sebelum ni, seseorang itu perlu mengenal pasti kalimah-kalimah pilihan, mufradat-mufradat yang baru mereka jumpa dalam ayat hafazan, dan seterusnya mengeluarkan intisari ayat-ayat hafazan. Dan dalam bentuk soalan fiqh ayat ini, kita akan bertanya, sebutkan pemahaman anda tentang ayat berikut dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu jangan guna bahasa Jepun ke, bahasa Melayu sahaja bahasa dibenarkan. Melayu saja. Bahasa Inggeris ke apa, kita ada gabung jalinan, tetapi yang itu ada ekstra kurikulum. Okey. Tapi untuk hifzul Quran ni, fokusnya untuk mengeluarkan pemahaman dalam bahasa Melayu, dan mana kita menerima segala bentuk. Sebagai contoh pengalaman saya dalam surah An-Naml ni, ketika tasmik ni, murid menerangkan pada saya, kisah mengatakan bahawa ayat ni menceritakan bahawa kerajaan semut diperintah oleh raja perempuan. Dia maknanya kita, okey, ni ilmu baru. Dan begitu juga dalam satu ayat lain, murid menjawab bahawa dalam mengatakan bahawa ketika dibakar kullama badalna juluna ghairaha liyazuqul azab tu, ayat tu, ketika mana sampai dalam ayat tersebut, murid menjawab, ini adalah ayat yang menunjukkan bukti bahawa kulit merupakan reseptor pada kesakitan. Hebat. Jadi mana kita tidak menahan mereka. Kita kata, tak boleh kena ikut dalam Quran tu apa ya. Bukan gitu. Jadi kita buka minda murid selagi mana mereka tidak menyalahi daripada rukun-rukun tafsir, dan juga selagi mana mereka tidak melangkaui dalam pada ayat-ayat tertentu yang ada khususiat, ayat khusus, maknanya kita terima. Tapi kita nak mencambahkan ilmu, yang mana sehingga dikatakan Rasulullah dinyatakan oleh Sayyidina Umar, minta maaf, Sayyidina Umar mengatakan, ajarlah anak kamu ilmu untuk zaman mereka. Jadi kita teruskan. Boleh Ustaz, silakan. Secara umumnya, fiqh ayat dalam surah An-Naml ada 5 topik utama yang dibincangkan. Yang pertama sekali berkaitan dengan Bashir wa Nazir, yang berita kabar gembira kepada orang beriman dan peringatan kepada orang kafir. Yang mana dapat kita lihat daripada ayat 1 sehingga ayat 6 daripada surah An-Naml. Seterusnya juga, surah An-Naml menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Yang mana dapat kita lihat dalam ayat 7 hingga ayat 58. Dan sebenarnya terdapat 5 orang Nabi yang dibincangkan, iaitu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Saleh dan Nabi Lut. Namun, surah ni lebih banyak menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman sendiri. Dan juga ada sedikit bercerita tentang ayahnya, iaitu Nabi Daud. Seterusnya, ayat 76 hingga ayat 91 menceritakan tentang Al-Quran, mukjizat Al-Quran dan berkaitan dengan kenabian Nabi SAW. Dan seterusnya, bukti kekuasaan Allah dan perintah kepada manusia untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, yang mana dinyatakan dalam ayat 59 hingga ayat 66 daripada surah An-Naml. Yang terakhir sekali, surah An-Naml juga membincangkan tentang peristiwa hari kiamat, yang mana yang diceritakan dalam ayat 82 hingga ayat 90 dalam surah ini. Yang saya cerita tadi, surah An-Naml menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi Hakim, apa yang Hakim tahu tentang mukjizat Nabi Sulaiman AS? Baik, antara mukjizat Nabi Sulaiman yang saya tahu ialah, yang pertama Ustaz, Nabi Sulaiman dia boleh berbicara dengan semut. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai kerajaan yang hebat. Betul ke Ustaz? Semut je ke? Semut dan juga binatang yang lain. Itu antara kelebihan Nabi Sulaiman lah. Betul Ustaz? Betul. Berapa Ustaz markah yang saya dapat Ustaz? Saya boleh bagi markah 5 markah. 5 markah? Sebab dia melangkaui tu. Terima kasih Ustaz. Sebab dalam peringkat tu orang kata aras tinggi tu soalan tu. Aras tinggi maknanya boleh mengeluarkan kesimpulan tu, maknanya bagi 5 markah, bagi lebih. Kalau jawapan begitu boleh diterima Ustaz? Boleh terima. Baik, terima kasih Ustaz. Dia masuk dalam surah. Dan kalau kita dalam surah An-Naml ni terdapat kisah Nabi Sulaiman AS. Kisah Nabi Sulaiman di dalam surah An-Naml ni terdapat 4 kisah yang utama berkaitan kisah Nabi Sulaiman AS. Yang pertama sekali iaitu anugerah Allah kepada Nabi Daud, iaitu ayah kepada Nabi Sulaiman, dan juga kepada Nabi Sulaiman AS. Cerita ini mukjizat-mukjizat ini dan anugerah-anugerah ini diceritakan dalam ayat 15 hingga ayat 19. Kita akan bincang sebentar lagi. Dan seterusnya diceritakan juga kisah burung hudhud.
Ini kalau kita tengok merupakan satu jalinan yang mana diambil dalam sastra-sastra Melayu. Kisah burung hudhud. Banyak diambil kisah sastra Melayu dan juga dalam ilmu-ilmu musikal. Dan sebenarnya kisah Ratu Balqis yang diceritakan dalam ayat 29 hingga ayat 37. Dan sebenarnya keunggulan pengetahuan Nabi Sulaiman yang diceritakan dalam ayat 38 hingga ayat 44 dalam surah An-Naml ini. Faham. Jadi mari plot kita ceritanya Ustaz. Kita perincikan. Boleh Ustaz. Dalam Al-Quran ni Allah bagi cerita dan mana dalam cerita tu ada pengajaran. Betul. Bagi pengajaran bagi kita. Kita tengok satu persatu. Ayat pertama sekali. Apakah kelebihan diberikan oleh Allah kepada anugerah diberikan kepada Nabi Daud AS dan juga Nabi Sulaiman AS? Yang pertama sekali, Allah menggunakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang mana Nabi Sulaiman mewarisi kenabian dan kerajaan Nabi Daud AS. Kalau kita tengok, Nabi Daud juga mujizatnya memiliki kerajaan besar. Lalu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yang mana doa yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman, Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang mana kau tak pernah berikan kepada siapa pun pada dunia. Subhanallah. Lalu diberikan pada Nabi Sulaiman AS kerajaan yang mana jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Betul. Angin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Ifrit di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Burung-burung dan juga segala binatang di bawah kerajaan Nabi Sulaiman AS. Dan sebenarnya Allah memberikan kelebihan pada Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman boleh memahami bahasa pertuturan burung. Okay, kalau Hakim tengok di sini, ayat mana yang menceritakan Nabi Sulaiman memahami bahasa pertuturan burung ni? Ayat bermula 20, betul ke Ustaz? Ayat 20. Wa tafaqqada at-tayr faqa. Itulah hudhudah. Bukan? Yang mana Ustaz Ayat 16. Mantiqat tayr. Ayat 16. Ini berkenaan Nabi berbicara dengan burung. Dan ni wa warisa Sulaiman Daud, Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Ya, lalu berkata Nabi Sulaiman pada manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya aku diajar. Ulimna. Ini betapa tawaduk seorang Nabi. Ulimna, aku diajar mantiqat tayr, ilmu bercakap bahasa burung. Bahasa burung. Itu antara kelebihan dia. Dia kata dia anugerah bala tentera daripada kalangan jin dan manusia. Okey, itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua dia tadi iaitu kisah burung hudhud. Yang mana kita tahu dalam kisahnya wa tafaqqadat tayra. Maksudnya diadakan perhimpunan. Pada ketika itu Nabi Sulaiman memerintahkan semua burung-burung, semua jenis burung berkumpul untuk bertemu berbagai perhimpunan. Macam kita kat sekolah perhimpunan mingguan. Betul. Kalau start perhimpunan bulanan. Kan? Betul. Ini di kalangan burung dia sekumpul. Nabi Sulaiman yang arahkan. Semua burung ada. Daripada burung unggas-unggas semua kumpul. Semua ada Ustaz Kecuali burung hudhud dia. Burung hudhud tak ada? Tak datang. Lalu ditanya oleh Nabi Sulaiman. Nak cerita benda ni sebenarnya ulama mengatakan benda ni telah diajar oleh Allah, detikkan Nabi Sulaiman tanya, mana burung hudhud? Betul, semua burung ada. Hudhud tak ada. Lalu bila mana tak ada seorang berjawab, maka dikatakan oleh Nabi Sulaiman, aku akan sembelih dia atau aku akan seksa dia. Kalau dia tak datang, dan kalau seandainya dia tidak memberikan jawapan, reason yang kuat, kenapa tak datang tu. Maka datanglah. Tak lama lepas tu datanglah burung hudhud ni. Menghadap Nabi SAW, lalu mengatakan bahawa dia telah pergi ke negara Sabak. Apa yang berlaku di negara Sabak? Lalu dikatakan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, kata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku telah pergi dan di sana ada satu kaum yang mana diperintah oleh perempuan. Ini rajanya perempuan. Rajanya perempuan, iaitu Ratu Balqis. Yang mana dia tak kisah pasal itu, benda tu sebenarnya benda kecil je. Tapi disambung oleh hudhud, kata kaum dia menyembah matahari dan meninggalkan ibadah menyembah Allah. Itu yang Nabi Sulaiman. Jadi bila dengar tu, mereka diperdayakan oleh syaitan sehingga terhalang daripada janjian Allah dan tidak mendapat petunjuk. Sampai mereka menjauh, mereka tak dapat dakwah daripada Nabi Sulaiman AS.
mendengar berita ini, maka Nabi Sulaiman memerintahkan kepada burung Hud ni dihantar. Kata hantar sepucuk surat utusan, dihantar kepada kerajaan Sabah ni, lalu diturunkan di dalam singgasana Balqis, lalu Balqis baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu berdakwahlah Nabi Sulaiman kepada Balqis dan juga rakyat untuk memeluk Islam. Lalu berbincanglah Balqis. Balqis kaum besar-besar tanya, aku baru dapat surat daripada seorang raja yang agung, Sulaiman. Dia tahu Nabi Sulaiman ni seorang raja, dia kenal nama tu. Lalu tanya, jadi apa pendapat kamu? Apa yang perlu kita buat? Yang pembesar-pembesar dia kata, kita serang balik. Mana boleh dia ajak kita tak sembah matahari. Kata lawan balik kata. Lalu dinyatakan oleh Balqis, jangan. Aku tak nampak benda tu satu tindakan bijak. Kalau kita buat macam tu, akan rosak, akan binasa tempat kita dan juga akan hancurlah rakyat-rakyat kita. Betul. Lalu diutuskan utusan dengan hadiah kepada Nabi Sulaiman AS, dan ketika mana datang tu Nabi Sulaiman tahu, Nabi Sulaiman dah kata okey, kita kena serang. Dia kata, aku tak pandang harta-harta kau ni. Ada-ada kau ni tak pandang. Dia serang. Lalu pada peristiwa itu, jadi saya lompat sikit, maka bila tu Nabi Balqis pun keluar daripada istana, bila tahu bahawa Sulaiman dah hantar tentera tu, dia kata, kita kena minta maaf. Kami dah salah langkah. Dia hantar kata nak pergi minta maaf pada Nabi. Maka pada berlaku satu peristiwa yang besar, maka pada ketika itu Nabi Sulaiman bertanya pada semua rakyat-rakyat dia ketika itu di bawah kuasaannya, siapa yang boleh pindahkan istana Balqis ke sini sebelum Balqis sampai sini. Mana kata kena cepat Ustaz. Dia kata, sebab kerajaan Sabah ni, sebab kalau burung Hud boleh sampai, maknanya benda tu tak jauh. Betul. Benda tu dekat. Maka diperintah dia, lalu bangunlah Ifrit. Ifrit yang ketua jin. Masa zaman tu, dia ceritakan, jin dengan manusia ni memang gaduh. Memang tak boleh duduk sekali. Memang bersaing. Kata masa-masa kata nak dapat pandangan daripada nak dapat perhatian daripada Nabi Sulaiman kan. Jadi Ifrit kata, aku boleh pindahkan sebelum kau bangun daripada tempat duduk kau. Laju. Kata bangun macam Hakim bangun tempat duduk ni. Betul. Sekejap je. Tapi berkata seorang lelaki yang punya ilmu pengetahuan dalam kalangan tu, manusia, kata, aku akan pindahkan sebelum kau kelip mata. Lagi laju. Kelip mata. Lagi laju. Lalu kelip mata je, istana tu dah dekat situ. Kelipan kita sekejap je Ustaz. Jadi bila dah nampak tegang, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ni kata, ini jawapannya. Siapa yang bersyukur, maka faedah kesyukurannya bagi diri sendiri. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Tuhan Allah Maha Kaya dan Murah. Bila dengar tu, reda dulu, tak jadi gaduh. Kata okey lah, kata betul ni, benda ni semua daripada Allah. Betul. Kekuatan yang Ifrit dapat daripada Allah, kebijaksanaan manusia pun daripada Allah. Setelah dah pindah tu, maka apabila sampai je Balqis melihat istana dia di situ, dia bertakjub dan akhirnya Balqis memeluk Islam. Subhanallah. Begitunya hebatnya dakwah tu. Betul. Dakwah tu pelbagai, dakwah toleransi dan dakwah bahasa. Pada boleh je, sampai-sampai je kau lambat, bunuh. Betul. Boleh serang aja kan. Okay. Tapi tak lakukan. Apa yang dilakukan oleh ketika mana Hud datang, burung Hud sampai tu, tak terus bunuh. Kau tahu bunuh lah. Tak ada. Tanya dulu, kenapa? Itu yang berlaku. Okey, baik. Jadi itulah kelembutan dakwah Nabi Sulaiman yang membuatkan Ratu Balqis masuk ke dalam agama Islam. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.
Kembali bersua dalam slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga Ustaz kita Ustaz Muhammad Khalil Syahul Hamid, Guru Tahfiz Model Ulul Albab dari SBP Integrasi Rawang Selangor. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak belajar tentang apa pula? Okey, jadi insya-Allah pada segmen ini kita akan buat sedikit kesimpulan apa yang telah kita pelajari sepanjang pembincangan kita berkaitan surah An-Naml. Ya. Yeah. Kalau kita yang pertama sekali kita tengok betapa cantiknya Allah jadikan seorang Nabi tu, kehidupan seorang Nabi dan perjalanan hidup seorang Nabi dan secara dakwah dia tu. Kita tengok yang pertama sekali ketika bertemu dengan burung hudhud tu. Betul. Nabi Sulaiman tak terus bunuh sampai-sampai. Dia tanya kenapa. Bertanya dahulu ya. Bertanya dahulu. Betul. Dan apa-apa pun kita bertanya dahulu. Kenapa? Jadi kita amalkan bertanya soalan bertanya kenapa ni dan kita akan dapat merungkai banyak perkara. Setuju. Setuju. Okay. Yang kedua kita tengok dari situ bagaimana seorang Nabi menjalankan tugasnya sebagai seorang Rasul. Dia tak suruh orang lagi besar. Tak suruh, padahal dia boleh suruh Ifrit, kau tolong hantar surat ni pergi jumpa ni. Tapi dia kata memandangkan dia bagi tanggungjawab pada Hudhud yang pertama sekali bertemu dengan kerajaan Sabak ni, penemuan dia kata okey, ini tanggungjawab engkau. Dakwah ni engkau ada saham. Dia bagi surat tu pada Hudhud untuk sampaikan pada ni. Dan begitu juga bagaimana seorang Nabi menjadikan satu imbang yang mana untuk meleraikan satu ketegangan antara dua bangsa, bangsa manusia dengan bangsa jin. Betul. Mana Sari dah mencabar tu, lalu dia kata, okey, mari kita bersyukur pada Allah. Jangan jadi batu api Ustaz Jangan jadi batu api. Kalau kita gaduhkan lagi. Jadi dia kata, dari satu pengajaran bagi kita, dalam segala urusan ni, kalau kita rasa kita down ke, ataupun kalau kita rasa kita lebih ke, yang pertama kita ingat bersyukur pada Allah. Bila kita berada di bawah, kita melihat orang yang lagi kurang daripada kita. Betul. Bila kita berada atas, kita tahu ada orang di atas kita dan kita bersyukur dengan apa yang Allah beri kepada kita. Itu adalah kelebihan yang mana Allah ceritakan dalam surah An-Naml ni. Baik Ustaz. Okey. Secara kesimpulan ni, surah An-Naml ni, saya ulang sekali lagi, terdapat 5 aspek utama yang dibincangkan surah An-Naml. Yang pertama sekali berkaitan dengan kabar gembira kepada orang beriman dan juga peringatan kepada orang kafir. Yang ini diulang-ulang banyak kali dalam Al-Quran untuk memberi peringatan kepada kita dan sama-sama kita doa, ya Allah jadikanlah aku di kalangan orang beriman dan jauhkan aku daripada menjadi orang kafir. Dan sebenarnya kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu yang mana kita tahu kisah-kisah para nabi diceritakan dalam Al-Quran ini sebagai refleks bagi kita. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, refleks apa yang berlaku pada zaman tersebut. Seandainya kisah tu dinyatakan dalam Al-Quran, maka ada pengajaran bagi kita. Ya. Kisah tu tidak dinyatakan secara sembrono. Dan kisah juga menyatakan kelebihan Al-Quran dan kenabian Nabi SAW dan bukti kekuasaan Allah dan perintah mensyukuri nikmat Allah. Dan yang terakhir sekali peristiwa hari kiamat, yang mana Allah menyatakan bahawa hari kiamat itu pasti berlaku dan mana supaya kita beriman pada hari kiamat dan sentiasa berpada-pada dalam amalan kita dan mengejar dan jadikan bumi ini sebagai mazra'ah, sebagai tempat untuk kita bercocok tanam untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Okey, mari kita uji minda sedikit. Boleh Ustaz. Okey, tadi kita dah belajar. Kita tengok, kita bincang secara panjang lebar berkaitan surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman. Okey. Soalan yang pertama, uji minda. Kenapakah surah ke-27 daripada Al-Quran yang merupakan surah Al-Madaniyah dinamakan sebagai surah An-Naml? Kerana surah bersempena dengan kisah semut pada ayat 18 hinggalah ayat yang ke-19 Ustaz. Okey, betul. Betul Ustaz Betul. Okey. Berapa Ustaz markah untuk saya? Ya, ini memandangkan soalan tu direct. Okey. Saya kurangkan sikit. 2 markah je. 2 markah. 2 markah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey. Soalan yang kedua. Apakah punca burung hudhud tidak dapat menghadiri perhimpunan yang dijalankan oleh Nabi Sulaiman? Kerana burung hudhud ketika itu dia pergi ke satu negeri iaitu negeri Sabak. Yang mana negeri itu dipimpin oleh seorang ratu namanya Ratu Balqis. Betul ke Ustaz? Betul, tapi boleh tambah sikit. Dan ketika itu apabila ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa engkau tak datang? Rupanya kata
burung hudhud, aku tak datang sebab aku pergi ke satu negeri yang ketika itu kaumnya menyembah matahari, bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nampak kat situ kritikal tu kisah dia. Kalau setakat nak jalan-jalan kata, kenapa tak datang? Aku pergi Sabak. Pergi Sabak. Pergi Tak ada Sabak. sebab tu, Macam, apa Sabak apa? Lepas tu kata, tu ratu yang pimpin. Itu benda tu tak kuat lagi. Tapi bila nampak kritikal berkaitan dengan dakwah ni, dia bila ada unsur-unsur ketuhanan, unsur kesyirikan tu, nampak, ini nampak peri penting tu. Maksudnya apa yang dilakukan oleh burung hudhud ni adalah merupakan satu elemen penting. Dan begitu juga, sebab itulah kisah ini dinyatakan direkodkan dalam Al-Quran. Faham. Sebab apa? Ada unsur-unsur dakwah dan juga ada unsur berkaitan tauhid dalam kisah tersebut. Kalau setakat burung hudhud pergi saja tu, tak cerita dah kan? Betul. Makan angin orang kata kan. Angin lah. Kenapa tak tahu saja je lah. Allah tak cerita. Tapi sebab ada unsur-unsur kata, satu kaum memang hingga menyebabkan kaum Balqis tu, maksudnya asbab tu, Allah tu seekor burung yang kecil, burung hudhud. Dalam bahasa Melayu kata burung hudhud, burung apa? Burung belatuk. Burung belatuk. Burung kecil je. Burung belatuk kecil je. Burung hudhud ni yang kecil tu menjadi asbab berimannya satu kerajaan Sabak. Subhanallah. Dia nak cerita bahawa hidayah ni boleh datang daripada mana? Betul. Punca. Setuju, Ustaz. Okey, soalan ketiga. Bagaimanakah istana Balqis berjaya dipindahkan? Baik, ketika itu Nabi Sulaiman dia tanya kepada dia punya rakyatnya, siapakah yang boleh pindahkan istana Balqis dengan kadar segera. Ketika itu ada dua orang, Ustaz. Ada satu yang pertama Ifrit lah, ketua jin, dia kata, aku boleh pindahkan istana Balqis dengan sekali bangun. Kemudian ada seorang lagi di kalangan manusia mengatakan, aku boleh pindahkan istana Ratu Balqis sekelip mata, iaitu seorang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya manusia yang berilmu ini dipilih oleh Nabi Sulaiman AS. Betul ke Ustaz jawapan saya? Betul, Alhamdulillah. Ya, ini boleh bagi makan lebih sikit. Makan penuh, Ustaz. Sebab ada perbandingan. Alhamdulillah. Okey, kita bagi 5 markah. 5 markah. Terima kasih, Ustaz. 5 markah, Alhamdulillah. Okey. Dan yang soalan terakhir ni, saya serahkan pada anak-anak di rumah. Okey, soalan ni ada merupakan satu soalan yang kata kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Yang mana apakah pengajaran yang dapat diambil daripada kisah-kisah? Terdapat berapa kisah tadi? Ada banyak kisah, Ustaz. Banyak kisah. Betul. Yang utama saja ada 5 kisah kan? Ya, betul. Okey. Daripada 5 kisah tersebut, apakah pengajaran yang dapat diambil daripada kisah-kisah Nabi Sulaiman AS? Jadi, anak-anak boleh sediakan jawapan dan tunjukkan, rujuklah pada guru-guru anda, guru-guru halaqah anda, dan lihat apakah markah yang diberikan oleh guru-guru anda untuk jawapan yang telah anda berikan. Baik, jadi ini antara kerja rumah yang perlu dilakukan oleh murid-murid kita, iaitu pengajaran, Ustaz, yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Okey, Ustaz. Jadi, Ustaz, bila kita dah berada di penghujung segmen ini, apakah sedikit nasihat dan juga rumusan kepada Ustaz untuk murid-murid kita? Silakan, Ustaz. Akhir kata daripada saya, jagalah Al-Quran. Kerana Al-Quran, bila kita jaga Al-Quran, Al-Quran akan jaga kita. Betul, Ustaz. Kalau kita biarkan Al-Quran, Al-Quran ni seperti unta liar, Al-Quran akan hilang daripada kita dan kita akan terkapai-kapai. Allah. Yang akhirnya rugi bukan Al-Quran atau orang lain, kita juga yang rugi. Kerana kita tak tergolong dalam golongan yang dinyatakan oleh Allah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Jadi yang ini menyatakan bahawa Quran ni perjalanannya berterusan. Kita belajar dan kemudian kita amal dan kemudian kita ajar. Ingat, be fast. Yang ni apa yang be fast tu? Yang ni adalah elemen yang diletakkan oleh temua. Be fast. B-I-F-F-A-S. Be fast. Baca Al-Quran, ingat, hafal, kemudian faham, lepas faham, fikir, lepas fikir, amal, dan akhirnya sebarkan sebagai da'i, insya-Allah. InsyaAllah. Be fast, Ustaz. Jadi kalau kita dah baca, kita banyak lagi tugasan yang perlu kita buat, iaitu be fast tadi, Ustaz. Baik, Ustaz. Saya bersama dengan Ustaz hari ini. Jadi bagaimana Ustaz menilai prestasi saya setakat ini, Ustaz? Alhamdulillah. Pada pendapat saya, Katanya okey lah.
Ni tak ada belanja-belanja belakang. Okay. Ni terus Ustaz. Okey, terus. Okey. Alhamdulillah. Saya berpuas hati dengan pencapaian hakim pada hari ini. Alhamdulillah. Cuma kita perlukan pembelajaran berterusan. Betul. Untuk memberikan satu jalinan ilmu dan agar kita dapat amalkan apa yang kita pelajari ni dalam ilmu-ilmu lain. Ya. Gabungkan dalam bahasa Inggeris, gabungkan dalam ilmu sastra, gabungkan dalam ilmu sains. Betul. Jangan berhenti belajar Ustaz. Jangan betul. Okey Ustaz, jadi berapakah markah keseluruhan untuk saya Ustaz? Okey, saya boleh bagi markah 87 markah. Banyak tu. Daripada 87. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas markah yang diberikan dan di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan. Okey. Di satu laman web. Iaitu di Sumberku, betul ke Ustaz? Okey, di laman Sumberku. Okey. Anak-anak boleh merujuk pada laman Sumberku untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan ilmu hifzul Quran kita pada hari ini. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi jom kita serbu Sumberku untuk kita dapatkan latihan pengukuhan. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khalid Syahul Hamid, Guru Tahfiz Model Ulul Albab dari SBP Integrasi Rawang Selangor dan juga kepada murid-murid yang sudi bersama dengan kami semua hari ini. Semoga anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.